Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu sekali lagi dalam bicara geografi SPM 2021. Harapan cikgu, semoga kamu berada di rumah dalam keadaan baik dan sejahtera. Sebelum itu, cikgu akan memperkenalkan barisan guru geografi SPM yang akan mengajar sepanjang tahun 2021. Okey, yang pertama, saya sendiri, Puan Nur Syuhada binti Yusof. Yang kedua, Puan Nur Hafizah binti Muhammad. Dan yang ketiga ialah Puan Nur Azharaini binti Ismail. Okey, tajuk kita pada hari ini, cikgu akan masuk kepada tajuk cuaca, iklim, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, tajuk ini meliputi 4 subtopik utama, iaitu bab 3, fenomena cuaca dan iklim, bab 4, cuaca dan iklim serta pengaruhnya, bab 5, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar, seterusnya bab 6, pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, seterusnya dalam subtopik hari ini, cikgu akan memfokuskan kepada bab 5, iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, pelajar, anak-anak di rumah boleh tengok buku teks digital yang dibekalkan melalui WhatsApp atau Telegram masing-masing. Okey, buka bab 5, iaitu tajuknya tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, sebelum tu cikgu akan membentangkan standard pembelajaran. Okey, maksudnya objektif pembelajaran yang kamu akan dapat daripada sesi pembelajaran hari ini. Okey, pertama, mengenal pasti jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia. Yang kedua, menerangkan jenis hidupan liar di 2 zon iklim, iaitu zon panas dan zon sejuk. Yang ketiga, menghuraikan ciri tumbuhan semula jadi di hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika, dan juga menerangkan kepentingan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar terhadap keseimbangan ekosistem. Okey, sebelum tu cikgu tekankan kepada pelajar untuk pengetahuan pelajar. Okey, dalam tajuk ini, tumbuhan-tumbuhan semula jadi ni, kamu akan nampak banyak perkataan flora. Okey, flora. Apakah itu flora? Flora merujuk kepada tumbuh-tumbuhan yang hidup di satu-satu kawasan dan dipengaruhi oleh keadaan iklim, latitude dan ketinggian. Okey, sekali lagi cikgu ulang, dipengaruhi oleh keadaan iklim, latitude dan juga ketinggian. Okey. Sebelum ini kita sudah sentuh berkaitan tajuk iklim dan cuaca. Okey. Cuaca dan iklim dipengaruhi oleh 3 benda, iaitu angin, hujan dan juga cahaya matahari. Okey, seterusnya kita tengok peta yang ada. Okey, dekat sini kamu boleh tengok rujuk slide buku teks digital yang ada pada kamu tu. Awak boleh rujuk muka surat 80 dan 81. Okey. Sebelum itu, cikgu tanya dulu pada kamu. Okey, apakah jenis tumbuhan yang mewarnai bumi Malaysia? Okey, yang kamu nampak di sekarang di depan kamu ialah peta dunia. Okey, jadi soalan cikgu, apakah jenis tumbuhan yang mewarnai bumi Malaysia? Okey, jawapannya awak boleh rujuk kepada
garisan K tulis tiwa. Yang tengah-tengah tu, yang nilainya 0 darjah. Okey, di Malaysia, kita tengok awak rujuk kepada gambar warna hijau. Okey, hijau tu. Okey, iaitu hutan hujan tropika. Okey, apakah ciri-ciri hutan hujan tropika? Kamu dah belajar dah sebelum ni, tentunya kamu sudah tahu. Okey, antaranya ialah Malaysia menerima hujan 2,600 mm setahun. Okey, selain itu Malaysia juga mengalami cuaca panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, lagi apa ciri lagi? Ciri seterusnya. Apa lagi ciri hutan hujan tropika? Ciri seterusnya ialah hutan hujan tropika ni kalau di Malaysia, okay, kita akan mengalami musim tengkujuh, okay, pada hujung tahun yang akan melanda negeri-negeri di pantai timur. Mana negeri di pantai timur? Okay, negeri di pantai timur meliputi negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Okay, dia akan melanda negeri pantai timur ni bermula bulan November sehingga Mac. Okay, iaitu angin monsun timur laut. Okay, ingat ya pelajar. Okay, hutan yang ada di Malaysia namanya hutan hujan tropika. Okay. Iklim K tulis tiwa. Okay, seterusnya. Perhatikan buku teks kamu muka surat 78. Okay, kita tengok sama-sama muka surat 78. Bermula muka surat 78 sehingga habislah. Okay, sampai habis bab 5. Okay, hutan hujan tropika. Okay, merujuk kepada buku teks digital yang ada dengan kamu. Okay, muka surat 80 dan 81. Okay, cikgu sudah meringkaskan tumbuh-tumbuhan semula jadi ini dikategorikan kepada 4 jenis. Okay, pertama, tumbuhan semula jadi hutan. Yang kedua, padang rumput. Yang ketiga, tumbuhan renek, iaitu ada 2. Pertama di kawasan gurun panas dan satu lagi di kawasan sejuk dikenali sebagai kawasan tundra. Okey. Okey, tumbuh-tumbuhan semula jadi ini dibahagikan kepada 4 jenis. Okey, cikgu sudah ringkaskan nota ini kepada kamu. Okey, yang pertama jenis-jenis hutan ni terbahagi kepada 5 yang kamu akan belajar di tingkatan 5. Pertama, hutan hujan tropika iaitu di Malaysia. Okey, seterusnya hutan monsun tropika, hutan konifer, hutan Mediterranean dan juga hutan daun luruh sederhana. Okey, seterusnya yang kedua, padang rumput. Okey. Saya pasti kamu biasa mendengar perkataan savana, padang rumput savana dan juga padang rumput sederhana steppe. Okey, yang ketiga, tumbuhan renek gurun panas iaitu yang terletak di kawasan gurun. Okey, seterusnya tumbuhan renek tundra yang terdapat di kawasan tundra. Dekat mana kawasan tundra? Kalau awak rujuk kepada muka surat 80, tundra ni merujuk kepada kawasan sejuk. Okey, iaitu di hemisfera utara. Okey, setakat ini yang cikgu ajar saya harap kamu faham. Okey, sebab cikgu sudah ringkaskan pengajaran hari ini secara ringkas daripada buku teks digital yang kamu dah dapat tu. Okey, seterusnya gambar-gambar ni menunjukkan jenis hutan. Okey, hutan Mediterranean. Okey, awak boleh tengoklah dekat gambar tu, hutan Mediterranean, hutan monsun tropika, hutan hujan tropika, hutan daun luruh sederhana dan juga hutan konifer.
Okey, hutan-hutan ni kamu mestilah menguasai ciri-ciri tumbuhan yang ada di sini. Okey? Awak perhatikan gambar-gambar yang ada. Okey, contohnya kamu boleh tengok hutan daun lurus sederhana. Okey, hutan daun lurus sederhana ni awak tengok dia punya daun tu warna keoreng-orengan. Okey, di kawasan hutan daun lurus sederhana ni dia mengalami empat musim. Okey, dekat gambar tu gambar musim bunga. Okey, musim bunga tu. Okey, sebab itulah warnanya macam tu, menarik. Okey, seterusnya kita pergi kepada gambar padang rumput. Padang rumput step, padang rumput savana dan padang rumput gurun. Kalau kamu perhatikan, gambar padang rumput step, apa perbezaan dengan savana? Perbezaan yang utamanya dipengaruhi oleh iklim. Iklim yang berbeza mengikut musim. Kita akan masuk ciri-cirinya lepas ni. Sekarang kamu perhatikan gambar dulu. Seterusnya, tumbuhan renek. Tumbuhan renek. Maksudnya tumbuhan yang tumbuh dekat sini berbentuk samun ataupun yang pokok-pokoknya yang kecil. Sama juga tumbuhan tundra dan juga tumbuhan di kawasan padang rumput gurun. Tundra ni maksudnya tumbuhan yang hidup di kawasan sejuk. Padang rumput gurun ni maksudnya dia berada atau hidup di persekitaran yang panas, kekurangan air. Tapi macam mana dia boleh menyesuaikan diri untuk terus hidup? Seterusnya, kita akan masuk kepada ciri tumbuhan gurun panas. Di kawasan gurun panas, kita sudah maklum kawasan ini mengalami masalah kekurangan air. Maksudnya hujan yang turun di kawasan ini agak kurang berbanding Malaysia. Kita Malaysia ni hutan-hujan tropika. Maksudnya sepanjang tahun ada saja hujan yang turun. Tumbuhan gurun panas. Tumbuhannya yang tahan cuaca panas. Mempunyai akar yang panjang untuk mudah menyerap air bawah tanah. Saya pasti kamu biasa dengar. Ciri tumbuhan di kawasan gurun ni, di kawasan panas. Mempunyai batang yang berongga dan berlendir untuk menyimpan air dalam jangka masa yang panjang. Maksudnya tempoh yang lama. Dia bukan kemarau, gurun panas ni. Maksudnya ciri iklim di kawasan tu sendiri yang menyebabkan tumbuhan tu mesti menyesuaikan diri untuk terus hidup. Lagi dia cakap apa lagi tu? Daun yang berkilat, kecil, berbentuk jarum dan juga berduri. Untuk mengurangkan kadar kehilangan air. Biji benih yang tebal dan juga tahan kemarau. Contoh tumbuhannya ialah kaktus, akasia bantuk dan juga semak samun. Biasa kat mana kita tengok kawasan gurun panas dan biasa kita tengok National Geography pun kawasan yang agak tandus. Kawasan ni ialah di kawasan gurun Sahara, gurun Thar, gurun Arab dan juga gurun besar Australia. Ini gurun-gurun utama dunia yang mengalami cuaca panas. Sebab dia berada di zon iklim panas. Seterusnya pada rumput sederhana step. Dekat mana kawasan ni? Kawasan ni biasanya dia merujuk kepada kawasan Tengah Asia. Tengah Asia. Sambil cikgu cakap ni, kamu buka buku teks ataupun kamu rujuk terus kepada buku teks digital yang kamu dah download tu. Sambil cikgu terang, kamu tengok peta muka surat 80, 81 buku teks.
Okey, kamu cuba terus cari dekat petunjuk dalam peta tu, dekat mana kawasan sederhana step. Okey, kalau padang rumput step tu, kalau dalam buku teks muka surat 80, dia warna kuning. Kamu tengok warna kuning tu. Okey, warna kuning. Biasanya dia berada di tengah-tengah Asia, iaitu di kawasan China, di kawasan Mongolia, di kawasan Syria dan juga Iraq. Okey, kemudian dia berada juga di kawasan zon Amerika Selatan. Contohnya Argentina, Uruguay. Okey. Okey, apa dia dua jenis rumput? Okey. Saya juga sangat pasti kamu biasa mendengar kalau kamu belajar tajuk tumbuhan di peringkat menengah rendah sebelum ini. Pertama, rumput pendek step dan juga rumput panjang prairie. Okey, adalah nama-nama tumbuhan yang biasa hidup di kawasan padang rumput ni. Okey. Okey, satu benda penting yang kamu kena tahu dekat kawasan sederhana step ni, okey, dia punya pokok daun dia tu dia akan berubah mengikut musim. Okey, dia akan warna hijau pada musim bunga, kuning pada musim panas dan juga perang pada musim luruh. Okey, ini merujuk kepada gambar yang cikgu tunjuk tadi di kawasan step ni. Okey, gambar yang ada tu, okey, dekat muka surat 81 ni gambarnya pokoknya pokok warna kuning. Okey, warna keperangan pun ada. Seterusnya kita masuk kepada hutan konifer. Okey, hutan konifer ni sifatnya berdirian tulen. Okey. Seterusnya dia juga berbentuk kanopi, berbentuk kon. Okey, kanopi berbentuk kon. Okey, ada sebab kenapa dia berbentuk kon. Okey, untuk mengelakkan salji berkumpul di atasnya. Okey, seterusnya mala hijau, daun berbentuk jarum, berakar pendek. Okey, mempunyai biji benih berkulit keras. Okey. Kenapa dia mempunyai daun berbentuk jarum? Okey, sebab apa? Sebab hutan konifer ni dia akan ada satu ketika cuacanya sejuk yang melampau. Okey, dekat mana biasanya hutan konifer ni? Hutan konifer ni biasanya dia akan melanda benua Asia. Okey, hutan konifer biasanya akan melanda benua Asia yang di sebelah utara. Okey, iaitu hemisfera utara. Kanada utara, utara Eropah. Maksudnya hutan konifer ni kalau awak tengok di peta tu, okay, dia berada di hemisfera utara. Okay. Okey, lagi. Dikenali sebagai taiga di Siberia dan juga boreal di Eropah. Siberia ni dekat sebelah Asia. Okay, antara China, Mongolia semua tu. Hutan konifer. Okay. Ini pun saya pasti kamu sudah biasa dengar. Okay. Hutan konifer ni. Okay. Seterusnya padang rumput savana. Okay. Savana. Iklim yang berbeza mengikut musim. Terdiri daripada rumput yang tinggi, semak samun dan juga pokok yang renek. Okay. Ini pun sama. Dia mesti menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling. Makanya tumbuhan tu berbentuk jarum, okay, daunnya berbentuk jarum, berakar panjang, berkulit tebal dan juga dia akan menggugurkan daun pada musim kemarau. Okay, biasanya terdapat di benua Afrika, benua Amerika Selatan dan juga Australia Utara. Okay, pada rumput savana. Okay. Contoh tumbuhan yang hidup dekat sini, pokok semalu, pokok akasia, pokok palma. Seterusnya, hutan daun luruh sederhana. Okay, ini biasanya negara yang mengalami 4 musim lah. Okay, dia akan ada musim hujan, musim luruh semua. Okay. Musim salji, okay, musim panas, ya. Tapi yang menariknya di sini, okay, kalau kita tengok lokasi hutan daun luruh sederhana ni, okay, lokasi dia ada juga Australia. Tapi untuk pengetahuan kamu, okay, Australia ni dia tak ada 4 musim seperti negara lain lah.
Maksudnya kalau kamu pergi Australia nak main salji, tak ada. Okey. Okey, apa sifat-sifatnya atau ciri-cirinya? Okey. Menjelang pada musim sejuk, daun akan berubah menjadi coklat dan merah. Hal ini disebabkan oleh pancaran matahari yang semakin berkurangan, suhu yang rendah dan juga air yang sejuk. Okey, maksudnya ni sudah dia nak jadi apa? Musim sejuk lah ni, nak beralih musim. Okey, daunnya gugur kerana pokok sukar untuk mendapatkan air. Okey. Jadi sebenarnya tajuk ni, bila kamu perhatikan ciri-ciri, awak terus rujuk kepada lokasi dia. Lokasi dalam peta dunia tu. Okey, dan berada di garisan mana. Sama ada di garisan khatulistiwa, ataupun garisan sartan, ataupun garisan jadi. Okey, kamu boleh tengoklah perbezaan dia tu. Okey, tadi sudah habis berkenaan dengan topik tumbuh-tumbuhan semula jadi, okey, di dunia. Sekarang kita masuk pula kepada hidupan liar. Okey, hidupan liar di zon iklim panas dan zon iklim sejuk. Okey. Okey, gambar-gambar yang ada tu ialah merujuk kepada haiwan yang dapat menyesuaikan diri di kawasan panas. Okay, pertama kita tengok kepada tikus tu. Tikus jebuar. Okay, kita tengok telinga dia tu. Okay, macam mana dia dapat hidup di kawasan gurun. Okay, sama juga dengan unta. Macam mana unta tu dapat hidup dengan tempoh yang lama sedangkan di kawasan ni mengalami masalah kekurangan air. Hujan kurang. Okey. Okey, biasanya haiwan di kawasan gurun panas ni, dia akan aktif pada waktu malam. Okey, ini kerana untuk menjimatkan tenaga sebab waktu malam dia agak sejuk. Okey, menjimatkan tenaga dan air dalam badan. Okey. Awak tengok rusa tu, mana rusa? Rusa gazelle tu. Okey. Okey, mempunyai kaki yang panjang untuk berjalan jauh. Okay. Awak boleh perhatikan gambar-gambar haiwan yang ada tu. Lagi contoh, kalau awak tengok unta, selain daripada bonggol yang ada dekat belakang dia tu untuk menyimpan tenaga, dia juga mempunyai bulu mata yang panjang. Okay. Kita tak boleh tengok contoh lah. Awak boleh tengok dekat Google tu, gambar unta tu. Kat sini kita dekat Malaysia tak ada unta. Okay. Unta ni dia mempunyai bulu mata yang panjang untuk menghalang pasir daripada masuk ke dalam mata. Okay, seperti yang awak sudah maklum, gurun panas ni biasanya kawasan gurun. Kawasan yang ada padang pasir. Okay. Seterusnya kita masuk kepada zon di tempat Malaysia lah, di tempat kita. Iaitu hutan hujan tropika. Okay, jangan tertukar ya pelajar dengan hutan monsun tropika. Hutan monsun tropika tu jiran kita. Okay, biasanya dia merujuk kepada Thailand. Okay, apa dia ciri-ciri haiwan yang boleh hidup di kawasan Malaysia? Di Malaysia. Okay, gambar-gambar haiwan ni kamu biasa tengok. Okay, rusa, tapir, kera, ular sawa. Kamu dah biasa tengok. Dekat Malaysia memang ada pun binatang-binatang ni. Cuma dia akan hidup mengikut lapisan-lapisan tertentu. Okey, kita tengok apa lapisan tu. Okey. Agak kecil tulisan dia. Tapi kamu boleh baca. Okey. Pertama, lapisan paling bawah, lapisan lantai hutan. Dikenali sebagai lapisan lantai hutan. Okey. Biasanya pokok yang haiwan yang ada di kawasan ni, okey, seperti rusa, tapir, seladang. Okay, yang biasa kita tengok lah. Okay. Kalau tak biasa tengok pun, kita tengok dekat zoo. Dekat zoo. Okey, kemudian lapisan tengah. Ini macam jarang lah. Kita tengok agak jarang. Okay. Lutung, tupai pinang, orang utan. Okay. Lapisan kanopi. Okay. Dia duduk bagi atas sikit. Dia berlindung di atas pokok. Okay, di atas kanopi. Okay.
kera, burung, tupai, ular sawa. Okey. Kemudian lapisan atas sekali iaitu antara 40 hingga 50 meter, lapisan renjung. Okey, lapisan renjung dipanggil. Siapa yang hidup kat sini? Haiwan mana yang hidup kat sini? Burung kakak tua, burung enggang, kelawar, okey, lebah. Okey. Kelawar ni biasa kita tengok dia dalam gua. Okey, kalau kita tengok cerita geografi ni, cerita orang putih pun, banyak kelawar ni dia berada di dalam gua. Kalau di Malaysia, merujuk kepada gua yang ada kat Malaysia, kita boleh tengoklah contoh gua Tempurung. Okey, kat mana gua Tempurung tu? Gua Tempurung berada di Perak. Okey, Perak dekat Ipoh. Okey, banyak lagi gua lain. Okey, yang ada di Malaysia ni. Okey. Apa tu dia cakap tu? Lapisan dalam hutan mempengaruhi kepelbagaian hidupan liar. Okey, ya. Tu ingatlah tu lantai hutan, lapisan tengah, lapisan kanopi dan paling atas lapisan renjung. Okey, kadang-kadang soalan ni ditanya dalam kertas satu, iaitu soalan objektif. Okey, lapisan dan juga haiwan yang hidup di setiap lapisan ni mengikut ketinggian. Seterusnya kita masuk kepada hutan monsun tropika. Itu biasanya merujuk kepada negara jiran kita lah, sebelah kita ni. Okey, awak boleh tengok gambar tu, gambar badak sumbu, gambar gajah, gambar burung helang. Dekat negara kita pun ada benda ni, binatang ni. Okey, tapi dia tidaklah sebanyak seperti di kawasan Thailand, hutan monsun tropika. Okey, apa ciri dia? Haiwan yang berbulu nipis, kulit berkedut dan juga bersaiz besar. Haiwan yang suka berendam dalam air dan juga lumpur. Ialah tu badak sumbu tu. Haiwan jenis karnivor dan herbivor banyak terdapat di lantai hutan dekat sinilah. Cikgu bercakap dari tadi ni, cikgu harap kamu faham lah ya. Tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar yang ada di dunia. Kita bukan setakat belajar di Malaysia saja ni. Kita belajar iklim dunia lah sekali. Seterusnya. Hidupan liar di padang rumput savana. Savana. Haiwan yang berhijrah dari satu padang ke padang yang lain. Banyak haiwan pemangsa. Seperti singa, harimau, cheetah. Pernah tengok cheetah tak? Awak boleh Google ataupun buka YouTube tu. Macam mana gambar ataupun rupa cheetah. Jenama baju kan ada kan cheetah. Padang rumput savana. Ini kamu boleh tengok muka surat 87 ada dalam buku teks tu. Muka surat 87. Haiwan yang berhijrah dari satu tempat dari satu padang ke padang yang lain. Seterusnya hidupan liar di zon iklim sejuk. Kamu boleh tengoklah ketiga-tiga haiwan yang cikgu bagi dekat skrin ni. Semuanya berada di kawasan kutub. Arnak Arktik, penguin, beruang kutub. Macam mana dia boleh hidup? Sedangkan di kawasan ni iklimnya sangat sejuk sehingga dia mengalami suhu yang melampau. Mempunyai warna bulu yang sesuai dengan persekitaran. Berbulu tebal. Ya, sudah pasti. Boleh menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang sejuk. Tapak kaki yang lebar. Habis berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Berapa yang kita belajar hari ini? Hutan, jenis hutan. Kamu belajar hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jenis hutan yang kamu belajar pada hari ini.
Okey, dan dia dipecahkan kepada hutan-hutan yang utama. Apa hutan utama? Pertama, hutan hujan tropika. Yang kedua, hutan monsun tropika. Yang ketiga, hutan conifer. Okey, yang keempat, hutan Mediterranean dan juga last sekali hutan daun luruh sederhana. Jadi kelima-lima jenis hutan ni kamu wajib kuasai ciri tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan hidupan liar yang hidup di kawasan ini. Okey. Okey, latihan pada hari ini. Apakah maksud mala hijau? Saya pasti kamu sering mendengar perkataan mala hijau bila kamu belajar subjek geografi. Okey, apa maksud malar hijau? Malar hijau ni maksudnya pokok-pokok tu kekal berdaun. Maksudnya berdaun tu warna hijau lah, dia rujuk warna hijau. Okey, kekal berdaun sepanjang tahun. Okey, pokok-pokok tu maksudnya ada daun. Okey, kekal ada daun sepanjang tahun. Okey. Mengapakah kanopi pokok di hutan konifer berbentuk kon? Dia tanya, kenapa pokok berbentuk kon? Okey, di hutan konifer. Awak boleh bayangkan pokok berbentuk kon tu macam mana? Macam pokok Christmas tu. Okey, untuk mengelakkan salji berkumpul di atasnya. Kan, kalau dia tak berbentuk kon, nanti salji yang turun akan berkumpul ke atas tu, ke atas pokok tu lah. Okey, jelaskan sumbangan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar terhadap keseimbangan ekosistem. Sumbangan. Apa sumbangan? Apa kepentingan tumbuhan semula jadi ni? Tu dia tanya. Sebelum tu, apa maksud keseimbangan ekosistem? Kamu dah belajar kan sebelum ni? Keseimbangan ekosistem apa benda? Okey. Cikgu bagi sikitlah kepada kamu. Keseimbangan ekosistem penting bagi memelihara, melindungi dan mengekalkan sumber tumbuhan semula jadi dan hidupan liar untuk masa hadapan. Okey, keseimbangan ekosistem ni untuk generasi akan datanglah, untuk masa depan. Okey, penting sangat penting. Okey, apa sumbangan dia? Apa kepentingan tumbuhan semula jadi ni? Pertama, okey, untuk meningkatkan kualiti udara. Okey. Udara kat mana? Udara di hutan tu lah, di kawasan persekitaran hutan, di samping mengekalkan keseimbangan kitaran gas. Okey. Okey, seterusnya dia dapat menyederhanakan suhu persekitaran. Okey. Lagi, apa kepentingan tumbuhan? Sebagai ataupun merupakan kawasan tadahan air ataupun tadahan hujan. Okey. Lagi, yang seterusnya, apa kesannya bila ada tumbuhan dalam hutan ni bagi mengekalkan keseimbangan dia dalam tu? Membekalkan sumber makanan. Okey, dalam rantaian makanan sebagai habitat hidupan liar. Banyak tu cikgu bagi dah. Berapa dah tu? Membekalkan sumber makanan. Okey, sebagai habitat hidupan liar. Ya, kalau tak ada tumbuhan, hidupan liar tu dia tak boleh hidup dekat dalam hutan tu. Okey, contohnya kawasan tu dah diteroka atau kawasan tu sudah tandus ataupun orang dah buat pembangunan. Haiwan tu nak lari kat mana? Tak adalah tempat tinggal dia. Jadi bila hutan ada, tumbuhan ada sebagai habitat hidupan liar. Habitat tu maksud dia rumah dia lah. Sebagai rumah dia. Merupakan kawasan tadahan air. Kawasan yang air mula-mula jatuh. Air hujan. Okey. Meningkatkan kualiti udara dan juga menyederhanakan suhu. Okey, setakat itu dulu. Okey, cikgu mengajar kamu berkaitan
tajuk tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey. Dan subtopik seterusnya masih dalam sambungan bab 5. Okey. Iaitu kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar serta terhadap keseimbangan ekosistem lah. Okey, saya harap kamu faham apa yang cikgu ajar dan kamu menguasai 5 jenis hutan tadi beserta lokasi di dunia yang ada dan boleh menyenaraikan ciri iklim, cuaca dan iklim yang berada di satu-satu kawasan tu. Okey, yang 5 hutan tadi. Okey, saya mengucapkan terima kasih kepada kamulah yang sudi menonton. Okey, Tim TV Panglima. Dan hari ini giliran Cikgu Syuhada untuk subjek geografi SPM. Saya harap kamu boleh tengok balik ataupun ulang siap bicara geografi bersama saya ni sebagai kefahaman kamu. Okey. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf, ampun jika ada segala kekasaran atau tersalah bicara sepanjang perbualan percakapan cikgu tadi. Okey, saya sudahi dengan ucapan terima kasih.